Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Sidang penonton yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama bersiaran pada hari ini untuk mendengarkan sedikit pengisian berkaitan dengan ibadah di bulan Zulhijjah ini, dan juga sedikit taklimat perkembangan tentang suasana haji dan umrah di kala pandemik ini, untuk sama-sama kita mendapat sedikit makluman untuk pelaksanaan ibadah kita. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, sudah tidak sedar sebenarnya kita telah melangkah ke bulan Zulhijjah, yang mana Zulhijjah ini adalah merupakan salah satu bulan haram di dalam Islam. Kalau di dalam Islam ni ada 4 bulan haram: Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, dan kita sekarang ini telah berada dalam bulan haram Zulhijjah, yang mana dalam bulan haram dalam Islam ini adalah merupakan bulan yang besar fadilatnya. Sekiranya kita melakukan amal ibadah, dan juga sekiranya kita melakukan kesalahan, dosa juga dikira sebagai dosa yang agak berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di bulan 6 hari bulan Zulhijjah bersama dengan 16 Julai 2021. Di dalam Islam, Zulhijjah ini adalah merupakan salah satu bulan yang barakah, bulan yang penting di dalam Islam, seperti mana juga bulan Ramadan. Para ulama telah menyimpulkan antara keberkatan bulan Zulhijjah ini, saya boleh simpulkan kepada 3 lah. Yang pertama, kerana di dalam bulan Zulhijjah ini banyak kelebihan ibadah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, yang digalakkan oleh Rasulullah SAW, besarnya barakah dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukan ibadah di bulan Zulhijjah. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal amalu fi ayyamil ashar afdalu minal amali fi hazihi." Qalu walal jihad, qala wala jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi yarji'u bi syai'. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tiada amalan yang dilakukan pada hari lain yang lebih baik daripada amalan pada 10 Zulhijjah. Maknanya 10 awal Zulhijjah ni tiada amalan yang lebih baik diamalkan oleh seorang hamba yang lebih baik daripada 10 Zulhijjah ini. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Walaupun jihad ya Rasulullah?" Baginda menjawab, "Ya, walaupun jihad." Maknanya 10 amalan pertama Zulhijjah ini lebih baik daripada amalan-amalan yang lain, termasuklah jihad di jalan Allah, kecualilah jika seorang itu berjihad dan dia telah mengorbankan nyawa dan hartanya dan tidak kembali lagi. Itu lebih besarlah. Itu antara kelebihan bulan Zulhijjah. Begitu juga hadis lain yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, "Ma min ayyamin a'zami indallah wala ahabbu ilaihi al-amal fihinna min hazil ayyamil ashar. Fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid." Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari yang lebih besar di sisi Allah dan tidak ada hari yang lebih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita beramal di dalamnya, melainkan daripada 10 hari daripada bulan Zulhijjah ini. Maka Rasulullah SAW menyatakan, maka perbanyakkanlah bertahlil. Bertahlil ni la ilaha illallah, banyakkan menyebut la ilaha illallah. Bertakbir, banyak menyebut Allahu Akbar, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan banyakkan bertahmid. Kita mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah antara amalan-amalan yang besar ganjarannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Zulhijjah ini. Maka perbanyakkanlah tahlil, banyakkanlah kita bertakbir dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu lagi kelebihan di dalam bulan Zulhijjah ini, dia ada hari Arafah,
yang mana hari Arafah ni jatuh pada 9 Zulhijjah. Ada hadis daripada Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffirus sanah allati qablahu wallati ba'dahu. Berpuasa pada hari Arafah kerana mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala akan dikira sebagai penghapus dosa bagi setahun sebelum dan setahun sesudah. Ini salah satu lagi kelebihan ataupun ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keberkatan bulan Zulhijjah, yang mana salah satunya pada 9 Zulhijjah merupakan hari Arafah, yang mana hari Arafah ini mana-mana kita yang tidak menunaikan fardu haji, kita disunatkan untuk berpuasa dan ganjarannya dihapuskan dosa setahun sebelum kita dan selepasnya pun telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelebihan yang pertama di dalam bulan Zulhijjah, digandakan pahala dan mempunyai ganjaran yang besar sekiranya kita melakukan amal ibadat. Dan yang kedua, kelebihan dalam bulan Zulhijjah yang juga merupakan salah satu peristiwa yang amat penting kepada umat Islam, di dalamnya ada ibadah korban. Ibadah korban ni kita tidak boleh lakukan selain daripada bulan Zulhijjah. Iaitulah kita lakukan pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, bermula daripada hari raya haji yang pertama dan juga 3 hari tasyrik selepas daripada itu. Di sanalah ada ibadah korban. Kerana pada hari raya Adil Adha ini, pada hari Nahar ataupun dalam bahasa Arabnya Yaumun Nahar, ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah korban. Seperti mana firman Allah, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ma amila adami min amalin yaumin nahr ahabba ila Allah min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari An-Nahr, yakni hari raya Aidil Adha, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada menumpahkan darah, iaitu menyembelih korban. Maknanya korban ni adalah ibadah yang amat dikasihi, yang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan oleh para hamba-Nya pada hari korban. Kerana apa? Kerana korban ini boleh mendatangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebab daripada puasa ini mudah-mudahan kamu bertakwa. Begitu jugalah di dalam ibadah korban, di mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hajj ayat 37, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging korban, darah korban ini tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa daripada kamu, adalah takwa daripada hamba-hambanya. Kerana menyembelih korban ini adalah merupakan satu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini adalah merupakan salah satu aspek yang sangat penting apabila kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana takwa inilah nanti yang akan memberatkan neraca timbangan kita apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang ketiga, kelebihan bulan Zulhijjah ini, yang pertama tadi amalan kita digandakan, diberkati. Yang kedua tadi berkenaan dengan ibadah korban, adanya ibadah korban di dalam bulan Zulhijjah ini. Dan perkara yang ketiga yang sangat besar dan menjadi peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam ialah adanya ibadah haji di dalam bulan Zulhijjah. Zulhijjah ini sinonim dengan bulan haji. Haji tak sah dilaksanakan dalam bulan-bulan yang lain. Ianya hanya ada di dalam bulan Zulhijjah. Yang mana haji ini merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam bagi mereka yang berkemampuan. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Haji adalah merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh mereka yang berkemampuan,
yang telah cukup syarat-syaratnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan di antara kewajipan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, iaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Menunaikan ibadah haji ini adalah merupakan satu agenda yang sangat besar, satu agenda yang sangat penting sebenarnya kepada seluruh umat Islam. Kerana saya yakin di antara setiap kita, di antara setiap pegawai kita yang beragama Islam, setiap daripada kita bercita-cita untuk menunaikan haji ke Baitullah. Mudah-mudahan kita sentiasa banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudahkan, dimurahkan rezeki, dipermudahkan perjalanan untuk kita pergi menunaikan ibadah haji seperti mana yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang saya sebutkan tadi. Tuan-tuan, para sidang penonton yang saya hormati sekalian, di kesempatan ini sukalah saya untuk memberikan sedikit sedikit pemakluman tentang perkembangan semasa pelaksanaan haji kepada warga negara kita, lebih-lebih lagi dalam keadaan kita pandemik ini. Mungkin di antara kita tertanya-tanya bagaimanakah pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini. Kalau tahun lepas kita telah tahu bahawa kerajaan Arab Saudi telah menangguhkan pelaksanaan ibadah haji kepada rakyat Malaysia. Bukan sahaja rakyat Malaysia tetapi rakyat negara-negara umat Islam telah ditangguhkan pelaksanaan ibadah haji kerana pandemik yang melanda di negara kita dan juga di seluruh dunia yang juga melibatkan negara-negara umat Islam. Begitu juga sebenarnya pada tahun ini, pada 12 Jun 2021, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri sebenarnya telah membuat kenyataan di media-media utama negara bahawa pada tahun ini juga kerajaan Arab Saudi telah menangguhkan sekali lagi untuk tahun yang kedua penghantaran jemaah haji daripada semua negara. Bukan sahaja negara Malaysia tetapi juga negara-negara umat Islam yang lain ekoran penularan pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun ibadah haji masih tetap diteruskan tetapi tidak melibatkan negara-negara luar. Ibadah haji pada tahun ini masih diteruskan tetapi hanya melibatkan warga negara Arab Saudi saja dan juga dibuka kepada warga asing yang sedia ada menetap di Arab Saudi dengan pelaksanaan SOP yang ketat dan juga dengan kuota sebanyak 60,000, difahamkan kuota sebanyak 60,000 sahaja yang melibatkan warga negara Arab Saudi dan juga warga negara asing atau warga negara luar yang telah menetap di Arab Saudi. Dengan pelaksanaan SOP yang ketat, kita dimaklumkan oleh pihak tabung haji bahawa SOP yang dilaksanakan mestilah berumur antara 18 hingga 65 tahun saja. Maknanya umur yang lebih daripada 65 tahun tidak dibenarkan menunaikan haji. Sihat tubuh badan, tidak berpenyakit dan telah mengambil vaksin. Walaupun satu dos telah mengambil vaksin. Ini antara syarat-syarat SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan Arab Saudi bagi membendung ataupun mencegah berlakunya penularan semasa penunaian fardu haji. Mengikut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia, kerajaan Malaysia akur dan menghormati keputusan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan Arab Saudi. Sebenarnya keakuran Malaysia ini melihat kepada kemaslahatan umat dan negara Islam. Sebab kita menjunjung tinggi maqasidus syariah. Antara objektif maqasidus syariah ini adalah objektif pensyariatan hukum syarak. Antara objektif pensyariatan hukum syarak adalah hifzun nafs, kita menjaga nyawa, adalah merupakan salah satu tujuan penting di dalam pelaksanaan sesuatu syariat. Kita tidak seperti tahun-tahun dahulu. Kalau tahun-tahun sebelum ini kita boleh menunaikan fardu haji dengan negara kita mendapat kuota 1% daripada penduduk negara, iaitu secara resminya kalau mengikut pemakluman daripada Lembaga Tabung Haji, kuota bagi negara kita dalam keadaan biasa adalah sebanyak 31,600 orang. Jadi dalam keadaan pandemik ini
kuota itu tidak diberikan, maka kerajaan negara kita tidak menghantar pada tahun lepas dan juga pada tahun ini jemaah haji bagi menunaikan haji, kerana demi kemaslahatan umat Islam, kemaslahatan warga negara kita, menjaga keselamatan dan nyawa supaya selamat daripada jangkitan penyakit COVID-19. Dan juga mungkin kerajaan Arab Saudi membuat keputusan yang sedemikian berdasarkan kepada pengalaman, berdasarkan kepada kemampuan mereka berhadapan dengan COVID-19, persiapan mereka berhadapan dengan situasi berisiko. Jadi kerajaan Arab Saudi telah membuat keputusan tidak membuka kepada rakyat negara luar, dan kerajaan negara kita, kerajaan Malaysia, akur dan menghormati keputusan yang telah diberikan. Sidang penonton yang saya hormati sekalian, saya ingin merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh pengarah eksekutif tabung haji, lembaga tabung haji. Sekiranya lah kerajaan telah diberi kebenaran ataupun kerajaan Arab Saudi telah membuka kembali pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2022, sebab 2020, 2021 tiada penghantaran jemaah haji. Sekiranya lah pada tahun hadapan, iaitu pada tahun 2022 ada penghantaran haji, kalau mengikut kenyataan daripada lembaga tabung haji, kumpulan yang akan diberi pilihan pertama adalah mereka-mereka yang telah dipilih menunaikan fardu haji pada tahun 2020. Mana setiap tahun dia ada kumpulan-kumpulan yang telah disenaraikan untuk menunaikan haji. Pada tahun 2020 telah disenaraikan. Pada tahun 2021 pun ada kumpulan yang disenaraikan untuk menunaikan haji. Jadi kumpulan tahun 2020 ini akan menjadi keutamaan pertama. Kumpulan tahun 2021 akan menjadi kumpulan keutamaan kedua. Dan juga pada tahun 2022 sekiranya dibenarkan, jemaah yang tersenarai pada tahun 2022 akan menjadi keutamaan yang ketiga. Maknanya siapa yang mendaftar dulu, itu yang akan diberi keutamaan. Tetapi kota dia mungkin tidak sama lagi macam kota sebelum ini. Kalau kota sebelum ini 31,600, mungkin dalam keadaan pandemik tahun depan, wallahualam, kita tidak dapat lagi lah kenyataan rasmi daripada tabung haji, tapi mungkin akan berkurangan lah daripada sebelum-sebelum ini. Begitu juga dengan kos menunaikan fardu haji. Kita difahamkan daripada kenyataan lembaga tabung haji, sebenarnya dalam keadaan biasa, kos menunaikan haji adalah sebanyak RM22,900 bagi seorang jemaah haji. Dan jemaah haji kita sekiranya melalui muassasah akan membayar sebanyak RM9,980. Jadi difahamkan dengan keadaan pandemik ini, kos menunaikan fardu haji telah meningkat kepada RM25,000. Jadi sudah tentu di sana nanti ada kos-kos tambahan yang akan terlibat, yang akan dibayarlah oleh para jemaah haji. Mungkin lebih daripada kos biasa, sebab perlu mematuhi SOP ataupun peraturan yang tertentu yang ditetapkan oleh kerajaan Arab Saudi. Okey, perkara yang kedua yang ingin saya kongsi bersama adalah berkenaan dengan ibadah umrah. Okey, ibadah umrah sebenarnya kerajaan Arab Saudi telah membuka ibadah umrah untuk dilaksanakan oleh umat Islam yang berada di negara-negara luar bermula 1 November 2020 lagi, secara beransur-ansur dengan SOP yang ketat. SOP kita difahamkan bahawa SOP ini melibatkan SOP di peringkat sebelum berlepas lagi, semasa berada di tanah suci, dan juga ketika kembali ke tanah air masing-masing. Walau bagaimanapun, walaupun telah mendapat kebenaran daripada Arab Saudi, warga negara Malaysia telah mendapat kebenaran untuk melaksanakan ibadah umrah. Walau bagaimanapun, kerajaan Malaysia melalui MOTAC ataupun Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, sebab ibadah haji ini, ibadah umrah dikawal selia oleh MOTAC, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Kerajaan Malaysia masih lagi tidak membenarkan penghantaran warga Malaysia untuk menunaikan fardu umrah. Ini kerana kerajaan Malaysia difahamkan masih lagi meneliti, masih lagi berbincang dan masih lagi memperincikan SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan Arab Saudi, dan juga SOP
yang akan disediakan oleh kerajaan Malaysia sendiri. Sekiranya kedua-dua SOP ini telah dipersetujui bersama, mungkinlah kerajaan akan membenarkanlah penghantaran jemaah umrah daripada negara kita untuk melakukan umrah selepas daripada ini. Tapi untuk setakat hari ini, kerajaan Malaysia masih lagi belum membenarkanlah warga negara kita ataupun jemaah umrah untuk menunaikan umrah, untuk makluman kita bersama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang saya hormati sekalian, semoga dengan sedikit penjelasan, penerangan yang saya berikan ini dapat memberi gambaran sedikit sebanyak ataupun dapat memberi maklumat kepada kita bersama tentang pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah, yang mungkin dengan sedikit maklumat ini tuan-tuan boleh merancang untuk kita melaksanakan ibadah pada tahun-tahun akan datang. Juga saya nasihatkan di sini agar sama-samalah kita redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan situasi yang sedang kita hadapi ini. Ini bukan merupakan situasi biasa. Kita tidak boleh samakan dengan tahun-tahun yang sebelum ini, kerana pada tahun ini kita berada dalam situasi ujian pandemik COVID-19 ini. Saya harap kita bersabar bersama dan kita redha dengan suasana ini, kerana ini adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menguji kesabaran kita, menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di samping kita sama-sama mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, agar pandemik ini dapat segera dibendung, dapat segera hilang daripada negara kita, supaya kita dapat melakukan ibadah kita seperti sedia kala. Kita dapat menunaikan solat secara berjemaah di masjid di surau, menunaikan fardu Jumaat dan juga menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan seterusnya, saya nasihatkan diri saya dan kita semua supaya janganlah kita rasa terlalu bersalah ataupun kita terlalu rasa berdosa kerana tidak dapat menunaikan kewajipan haji ini sebagai contohnya. Kerana salah satu syarat wajib haji ini adalah istita'ah, ataupun dalam bahasa kita adalah kemampuan. Para ulama ada mengkategorikan bahawa istita'ah ni atau kemampuan ni kepada 4K. Yang pertama sekali, keselamatan adalah merupakan istita'ah, kemampuan. Sekiranya perjalanan kita tidak selamat, keberadaan kita di tanah suci tidak selamat, kurang daripada pandemik sebagai contohnya COVID-19 ini, kewajipan kita menunaikan fardu haji ini tidak tertanggung kepada kita. Begitu juga dengan kemampuan keuangan. Sekiranya kita tidak mempunyai kemampuan keuangan pun tidak diwajibkan kepada kita. 4K yang ketiga, kesihatan. Dan 4K yang keempat adalah kebenaran ataupun kuota yang diberikan oleh kerajaan Arab Saudi lah. Sekiranya kita mempunyai kewangan yang cukup, kesihatan yang baik, sekiranya tidak mendapat kuota ataupun tidak dipilih oleh lembaga tabung haji untuk menunaikan fardu haji pada tahun ini, adapun pada tahun hadapan ia masih lagi termasuk di dalam kategori ketidakkemampuan yang diharuskan di dalam Islam. Saya ingat itu sahaja untuk perkongsian bersama. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian dapat maklumat, dapat sedikit pengetahuan supaya kita boleh gunakan untuk perancangan kita pada masa akan datang. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama kita menadah tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memohon restu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kita, yang sedang melanda negara umat Islam dan juga negara di seluruh dunia ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat beribadah dalam keadaan yang biasa dan selesa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahassanna bizil izzati wal jabarut wa i'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut
اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجزام والبرص وسيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.